Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah di episod lepas kita telah mengupas tentang refresh hati, renew azab. Di episod kali ini seperti yang telah diamanahkan kepada kita untuk mengupas tentang tajuk iman di dalam kesibukan. Betul? Betul, iman di dalam InsyaAllah. kesibukan. Panel kita hari ini InsyaAllah. Alhamdulillah, Ana selaku panel untuk hari ini. Apa khabar moderator? Ana tanya kamu moderator dulu. InsyaAllah, Alhamdulillah, baik. Okay, baik. InsyaAllah Ana kenalkan diri. Nama Ana Nur Fatih Natasha binti Alias. Selaku Setiausaha Ikatan Mahasiswa Dinami IMAT sesi 2025-2026. Jadi apa yang kita akan bincangkan hari ini, moderator? InsyaAllah seperti tajuk yang diberikan kepada kita iaitu iman di celah kesibukan. Seperti yang kita tahu, mahasiswa kita sebagai mahasiswa pasti sibuk dengan hal-hal dunia. Tidaklah hal-hal dunia, tapi tuntutan yang perlu kita lakukan sepanjang kita belajar. Betul. Jadi insyaAllah kita boleh mengupas dengan lebih mendalam lepas ni. InsyaAllah. So kita senang cerita kita bercakap tentang ni lah. Kehidupan mahasiswa yang kita sendiri faham, sibuk dengan tugasan, sibuk dengan organisasi, pada mana yang memegang jawatan kan, takrifan dan juga media sosial. Jadi kat sini apa yang kita nak sentuh adalah adakah kita ni masih meletakkan Allah tu sebagai keutamaan kita? Apa pendapat ente daripada sudut tu? Pandangan anak. Saya rasa mungkin tidaklah mereka lupa tentang ibadah, tentang untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, tapi lebih kepada mereka lalai. Sebab yelah kita sebagai manusia tidak lari daripada lalai, betul. Jadi bagi Ana rasa mungkin lebih kepada tidak ada yang mungkin mereka boleh masuk di dalam circle yang lebih baik lah, sebab kita perlukan seseorang untuk guide kita kan. Ya, supaya tak lalai, tak lama. Biasalah kita kat sini kan mak ayah pun tak ada yang kita akan mudah kata terpesong sedikit lah. Tapi insyaAllah bila mana kita memilih circle yang baik, insyaAllah diri kita pun akan didorong kepada circle yang baik-baik lah. Kan, jadi pada pendapat Ana tentang apa yang kita katakan tadi pasal kehidupan mahasiswa yang sibuk dengan tugasan, organisasi dan juga media sosial ni, Ana cuba kongsikan lah untuk kita ni fahamkan konteks yang mana Allah dah sebutkan dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 56. Ana bagi rumusannya dulu lah. Rumusannya ni adalah kita ni manusia, Allah jadikan kita ni kehidupan kita ni ada tugas yang penting untuk kita laksanakan. Cuba fikirkan, tugasan yang penting yang Ana maksudkan tu adalah adakah tugasan akademik kita ataupun tugasan yang lain-lain. Sebenarnya kita kena fahamkan tugasan kita sebagai mukmin atas muka bumi adalah untuk kita ni taat pada Allah. Dan jangan jadikan kita punya kesibukan duniawi lah, senang kita kata, sebagai alasan untuk kita ni lupakan Allah. Walhal apa-apa keadaan pun Allah ni dia tak pernah lupakan kita pun. Ana sentuh dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksudnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Jadi Allah dah sebutkan dalam Al-Quran tu supaya kita ni manusia adalah untuk sentiasa sembah dan taat kita ni hanya untuk Allah lah. Itulah daripada pendapat Ana. Betul. Jadi kiranya kepada mahasiswa lebih kepada circle ataupun diri mereka sendiri? Bagi Ana, first of course dari diri sendiri. Second, usaha kita lah untuk sentiasa ada dalam circle-circle yang baik. Supaya kita ni akan sentiasa berkata dalam konteks Islamnya kita lebih kepada amal ma'ruf lah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Kita fahamkan yang tu.
bila kita ada kawan baik, kawan kita ajak pergi solat jemaah, baca mak surat sama-sama dan lain-lain lagi, insyaAllah kita pun mula-mula kita tak biasa, tapi bila kita circle yang baik, kita akan rasa tu salah satu rutin kita, kebiasaan kita. InsyaAllah, melihat pada tema kita pada hari ini, Ana rasa tidaklah jauh daripada situasi kita sendiri, iaitu mahasiswa, betul? Jadi, seperti yang kita tahu, mahasiswa lebih cenderung, apa orang kata, macam kepada mengejar deadline assignment, tuntutan dalam amanah suatu organisasi dan hal-hal lain yang berkaitan lah. Jadi, persoalan Ana, ada ataupun tidak cabaran untuk kita sebagai mahasiswa dalam menjaga Ibadah. menjaga ibadah dan ketenangan diri. Sebab kenapa anda terus terfikir ibadah? Sebab sama-sama lah. Anda rasa kita semua lalui fasa yang kadang-kadang kita busy dengan deadline assignment. Esok submission ni, lusa submission ni. Jadi kita pun kalau kita realise sangat mengujilah kita punya nak jaga ibadah kita tu kan. Takut kita risau kesibukan tu menyebabkan kita ni solat lewat waktu kan. Jadi kejar sangat submission sampai lewat-lewatkan solat dan perkara-perkara yang Allah tuntut lah kan. Jadi sebut kepada cabaran menjaga ibadah dan ketenangan diri ni, Ana boleh kata Ana pegang dua benda je. Adalah satu adalah iman kita, yang kedua adalah doa kita. Sebab apa? Di mana kita fahamkan dan mana kita nak fahamkan tentang dua perkara ni, maksudnya iman dan doa ni, Ana boleh sebutkan tentang doa yang Nabi ajar. Ana rasa semua pun dah orang kata familiar lah dengan doa ni. Yang bila mana Nabi sebutkan satu doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila mana yang kita fahamkan dekat sini adalah, baik-baik ayat di sini adalah yang anda boleh kita bukan sekadar baca, tapi kita fahamlah terjemahannya adalah ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu dan sentiasa berterima kasih kepadamu, dan bantulah aku untuk memperelokkan ibadahku kepadamu. Jadi dekat sini kita fahamkan lagi, bila mana kita ni kuatkan iman kita, kita akan fikir, kita akan rasa kegusaran lah tentang kita punya cara kita jaga solat kita kan, ibadah kita lah senang cerita kan. Macam mana kita nak jaga solat awal waktu, at the same time kita nak jaga kita punya deadline kita ni kan, contoh submit ni petang. Jadi kita kena aturkan lah, okay, pukul berapa kita nak solat asar. Submission ni sepatutnya dah berapa peratus, supaya kita punya orang kata kita punya waktu untuk kita selesaikan tugas kita tu tak mengganggu lah. Kita kena kualiti ibadah kita. Mengaturkan masa kita lah. Betul, menjaga masa kita. Dan juga kita kembali kepada poin yang sepatutnya, iaitu adalah senang cerita kita kata kuatkanlah iman kita kan. Kita amalkanlah doa, zikir dan sebaiknya, supaya kita ni akan bagi satu zat lah, vitamin untuk rohani kita. Dan melalui itu juga kalau daripada Anam lah, sebenarnya bila kita realise balik, Allah ni maha baik. Sebab apa? Kita rasa kegusaran tadi tu lah, macam mana lah aku nak jaga solat ni dengan baik, macam mana lah kita ni nak sentiasa berada dalam ketaatan kan. Pada same time kita berjalankan tugas kita sebagai mahasiswa. Jadi dekat sini Ana rasa macam Ana realise, rupanya Allah ni dah sebutkan semuanya dalam Al-Quran. Allah dah tunjuk dah ayat apa tadi kan, masa kita kata amalkan doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik tadi tu, kita amalkan setiap hari. Dan insyaAllah bila kita fahamkan baik-baik terjemahan daripada ayat tadi tu, rupanya Allah dah sebutkan dah tentang kita fahamkan lah, Allah dah sebutkan macam dalam doa ni ada penyelesaiannya kan, supaya Allah ni makbulkan doa kita untuk ibadah kita terjaga, supaya Allah ni sentiasa bantu kita lah kan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada bahagian cabaran ni adalah
bila mana kita amalkan sebaik mungkin lah pengisian orang kata zat untuk rohani kita ni sebaik mungkin, insyaAllah bila mana dengan sebaik-baik doa yang kita panjatkan ni, dia akan ada satu ketenangan lah yang Allah akan hadirkan, insyaAllah. Anda tertarik dengan tentang yang inti sebutkan tadi tentang iman, betul? Betul. Jadi bila kita sebut tentang ibadah, mungkin lebih kepada iman sebab jika iman tu tidak kuat, Ana rasa tak ada yang nak solat di awal waktu untuk usaha untuk mencari ketenangan dari segi ibadah, betul? Jadi boleh Ana tanya kalau macam pandangan inti, makna iman itu sendiri. Makna iman tu sendiri adalah bila mana kita pun pertama kita faham kat sini adalah konteks dari segi definisi iman lah kan. Iman ni kita fahamkan adalah keyakinan kita yang melibatkan pengakuan kita dengan lidah kita, kebenaran kita dengan hati dan juga amalan kita dengan perbuatan. Jadi nikmat iman ni dia sangat berharga lah bagi Ana, dan Ana rasa bukan bagi Ana, dia semua pun kena fahamkan yang iman ni dia sangatlah bernilai. Sebab apa? Kita fahamkan dekat sini yang pertama adalah yang akan menilai kita adalah Allah. Ibaratnya lah kita nilaikan dua benda lah. Kalau dekat mahkamah yang akan menilai kita hakim lah. Kalau dekat kehidupan kita sebagai dunia ni, dunia akhirat ni, yang akan menilai kita hanyalah Allah. Jadi sebab apa nak kata iman ni berharga? Bila mana bila mana kita menjaga sebaiknya iman kita ni lah, semua amalan kita ni akan terpalit sekali menjadi sesuatu yang bernilai. Jadi kat sini kita kata boleh kaitkan juga antara iman dan juga amalan kita lah. Iman kita bersih, insyaAllah kita punya amalan pun bernilai, kan? Jadi apa yang Ana boleh sebutkan dalam surah Al-Imran juga yang berkait tentang iman kita yang kita sebutkan sekarang ni adalah dalam surah Al-Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 85 ni adalah dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya, dan di pada hari akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita fahamkan dekat sini adalah Allah sebutkanlah sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima. Orang kata senang faham, amalan kita dunia akhirat ni tak akan diterima lah bila mana kita ni tidak berpegang kepada Islam. Jadi dekat sini Ana rasa konteks yang penting untuk kita fahamkan tentang iman kita, cabaran yang kita sebutkan tadi tu lah awalnya. Yang pertama, first kita jagalah kita punya kualiti iman kita. Lagi satu, kualiti doa kita. Kemudian sentiasa jagalah diri kita ni supaya kita ni sentiasa berada dalam ketaatan Allah Ta'ala. Apa-apa yang kita buat pun biarlah semuanya berlandaskan Islam. Dan juga kita senang faham juga adalah sebenarnya apa-apa yang kita buat ni kita letak Allah dekat depan dulu. Tak kira lah kita buat apa pun, daripada kita bangun pagi ke walhal kita nak tidur pun, biarlah kita ni sentiasa ingat Allah supaya kita punya kehidupan kita ni, dunia akhirat kita tu Allah lah number one. InsyaAllah kiranya Alhamdulillah jugalah kita dilahirkan dalam agama Islam, betul? Tapi kita perlu menjaga iman kita dengan sebaik ini. InsyaAllah Ana sambunglah sikit kan. Tadi kita dah sentuh dalam surah Al-Imran ayat 85. Jadi Ana sentuh lagi lah dalam surah Al-Anfal pula. Mana Allah sebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka. Kalau kita kan, bila mana kita sebut nama Allah apa kita rasa sebenarnya? Kita rasa biasa ke kita rasa takut? Rasa takut kan? Sebab apa? Daripada kita lahir sampai hari ni lah kita bernafas, Allah lah yang sentiasa pantau kita kan. Tengoklah kita buat apa, kan, ibadah kita macam mana, kan, ketaatan kita pada Allah tu macam mana, kan. Jadi sebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim adalah iman tu mempunyai lebih daripada 70 cabang, yang mana yang Ana fahamkan bila mana sebut pasal 70 cabang ni adalah yang paling tinggi levelnya adalah La ilaha illallah
Dan juga yang paling rendah sekali adalah mengetepikan benda tajam yang mengganggu. Dan daripada sini Ana fahamkan jugalah kan tentang Nabi sebutkan iman dan malu tu adalah sebahagian daripada iman juga dalam konteks iman tu ada 70 cabang lebih kan. Jadi bila nak fahamkan dekat sini adalah Nabi ni sebutkan paling awal dan paling rendah. Kalau kita perasan tadi kan, apa yang paling awal? La ilaha illallah. Yang paling rendah tadi mengetepikan benda tajam yang mengganggu. Jadi di antara kedua, yang paling awal dan yang paling rendah ni adalah malulah. Dekat sini Nabi pesan setiap tindakan tu kita tidak boleh terlepas daripada sifat malu. Kerana apa? Bila kita sebutkan iman ni pun dia berkait tentang kita punya sifat malu kita lah. Kan? Dalam buat apa-apa perkara. Supaya contohlah, kita nak jaga iman kita, terutamanya wanita lah kan. Kita nak jaga kita punya aurat kita dengan baik, istilat kita dan sebagainya. Kita kena ada rasa sifat malu lah. Sebab apa? Dia berkait dengan iman kita. Contoh, kenapa nak kata berkaitan iman dan malu ni? Sebab sebelum kita keluar, nak pergi kelas ke apa ke kan, mestilah kita kena kata buat satu list dulu lah. Tengok kita punya penampilan kita, adakah Allah redha kita keluar dengan pakaian macam ni kan. Kemudian apa kita nak buat hari ni, kita fikir adakah Allah redha apa yang saya nak buat hari ni kan. Jadi mana kita sebutkan tadi, kita kena ada rasa sifat malu lah dengan Allah. Kita janganlah macam kadang-kadang tu kita terfikir untuk kata buat perkara yang Allah tak suruh, kita rasa macam kita ambil sambil lewa je kan. Tak apa ni, kita dah tutup aurat, kita dah kata berpakaian sebaiknya. Tapi cuba kita tengok balik, adakah kita menjaga kita punya penampilan tu sebaik mungkin kan. Pakai hisap, stocking, kata labuhkan tudung lah kan terutamanya. Jadi kita kena ada sifat malu. Macam malunya kalau kita keluar macam ni kan. Kita dah plan dah, kita nak capai redha Allah. Tapi kita tu ada rasa malu dulu tak untuk buat perkara yang tak baik tu. Jadi kita fahamkan macam tu lah dari segi konteks iman dan malu. Itu kita kata boleh bagi contoh lah kan. Ini kata-kata malu itu sebahagian dari iman itu perlu diambil serius jugalah. Lagi muslimah ni kena pentingkan sifat malu lah. Supaya apa, kita punya diri kita ni, kita ada value lah. Value kan, jaga iman kita. Tak semestinya kita kena malu yang macam malu sangat-sangat tak. Tapi orang kata sifat malu tu bertempat kan. Untuk tujuan akademik ke, untuk kita boleh je macam kita kata pasal akidat tadi tu kan. Jadi kita kata kita boleh je buat kerja sama-sama dengan ahli kumpulan kan, bercampur dengan rakan kelas lelaki kan. Jadi kita fahamkan kat situ tak apa, bagi tujuan akademik sahaja, tidaklah melebihi daripada perkara-perkara lain. InsyaAllah, jika tidak keberatan, Ana ada persoalan tentang jika orang kata penting kita menjaga hubungan kita dengan Allah, betul? Jadi mungkin ada yang ambil ini tentang cara untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Jadi ada ataupun tidak cara untuk kita sedarkan mereka kepentingan untuk menjaga hubungan kita dengan Allah. Baik, insyaAllah daripada pendapat Ana lah kan, cara untuk kita menjaga kita punya hubungan kita dengan Allah ni adalah yang pertama melalui solat lah. Sebab apa Ana kata melalui solat? Sebab solat ni dia bukanlah orang kata kefarduan semata yang kita rasa macam kita kena buat hari-hari, tapi kita tak ada rasa nikmat dalam solat. Tapi sepatutnya kita kena fahamkan kewajipan kefarduan kita pada Allah tu. Kemudian kita jadikanlah solat ni sebagai satu ruang rehat. Sebab apa nak kata ruang rehat? Sebab kat situlah kita dapat tinggalkan segala kita punya tugasan-tugasan duniawi, submission kita lah, assignment kita, macam-macam benda lagi kan. Itulah ruang antara kita ni sama-sama healing dengan Allah kan. Jadi cara kita nak menjaga hubungan dengan Allah ni, kita fahamkanlah dalam diri kita adalah satu, solat.
apa-apa pun janganlah tinggal solat, sebab solat ni kita faham solat tu tiang Bagi agama yang kita. melambat-lambatkan solat pula bagaimana macam mana? Yang melambat-lambatkan solat. Kita fahamkan dekat sini macam mana kata tadi, solat ni tiang agama kan. Jadi kita tak boleh rasa macam saya dah solat. Dah cukup dah solat kan. Solat kira maksudnya solat tu sekadar solat. Tapi kita kena menikmatilah kan. Khusyuk. Dalam solat tu kita rasa inilah waktu untuk kita dekatkan diri dengan Allah kan. Kita luahkan segala apa yang kita rasa. Kita minta lah apa jua pun dekat Allah. InsyaAllah selebihnya kita serah je lah pada Allah kan. Yang penting nak jaga hubungan dengan Allah ni, jagalah solat kita. Di mana kita jaga solat kita, insyaAllah diri kita ni akan sentiasa dalam keadaan yang secure lah. Terjaga. Lepas tu dah jaga solat tu, wakafkanlah diri kita, masa kita ni sehari-sehari tu walaupun tak sempat nak baca Al-Quran, contoh tak sempat nak habis satu juzuk sehari ke, sekurang-kurangnya kita rajin-rajinkan lepas solat tu kita wakafkan masa kita ni untuk kita ni spend masa untuk baca Al-Quran kan. Mungkin advance lebih baik kita tadabbur Al-Quran, kita tengok mana makna dalam Al-Quran, sebab macam mana kata tadi, apa-apa yang kehidupan kita ni letak Allah di depan. Kemudian apa-apa referlah Al-Quran kan. Dan kita pun kita dah difahamkan memang kena ikutlah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah dalam Al-Quran ni semua benda Allah dah sebutkan dah. Tinggal kita je rajin nak cari kan apa yang Allah dah cerita, yang Allah dah bagi penyelesaian. Baik-baik, Ana faham. Jadi Ana berpendapat kita dalam hal dunia tidak pernah habis, betul. Jadi jika kita dah habis buat yang ni, akan ada pula urusan yang baru, akan ada lagi hal yang lain. Ada tips ataupun tidak untuk kita membahagikan masa kita antara dunia dan akhirat? Kerana kita jika difahamkan kita lebih kepada hal dunia, betul. Jadi ada ataupun tidak masa kita untuk membalancekan benda tu, seimbangkan benda tu? Sebenarnya jawapan tu dah ada dekat NT punya soalan, mana kita sebut pasal balancing kan. Bagaimana nak bahagikan masa kita dunia dan akhirat ni adalah dengan cara kita buat list tu dulu lah, kerana list tu dulu kehidupan kita. Yang pertama, hari ni kita nak buat apa. Kemudian biarlah setiap apa yang kita rancang tu dia ada kualiti dia, ada teratur dia, supaya macam mana kita sebut di awal tadi kan, supaya dapat jaga kita punya kualiti solat kita kan, tak mengganggulah ibadah kita. Dan tidak menjadikan kesibukan jadual harian kita ni sebagai alasan lah untuk kita ni tak menjaga kualiti ibadah kita dengan Allah sebaik mungkin kan. Jadi buatlah apa-apa tu susun masa dengan baik kan. Kemudian buatlah perkara-perkara yang baik. Orang kata kita buat perkara yang baik tu pada masa yang sama, tidak meninggalkan kita punya tanggungjawab kita kan. Macam itulah kan. Jadi ada ataupun tidak cara untuk kita istiqomah dalam melakukan hal-hal tersebut? InsyaAllah mungkin dengan cara bagi Ana adalah melakukan perkara yang berfaedah lah. Supaya apa? Bila kita buat perkara yang berfaedah ni, kita ada jaminan yang, bagi Ana, kita ada satu jaminan. Jaminan yang baik. Kita buat benda berfaedah, kita pun akan dalam keadaan waktu-waktu yang terdorong kepada untuk buat perkara yang baik lah kan. Kita buat tugasan kita dulu, kita baca buku, lepas tu kita dah selesai solat, mengaji. Bagaimana mereka yang lebih kepada Gen Z kan, jadi main telefon, pergi ke leka dengan media sosial. Jadi ada tak cara untuk mereka, walaupun dengan media sosial itu sendiri, cara untuk mereka istiqomah dengan menukar cara hidup diorang kepada ke arah kebaikan, kepada untuk mendekatkan diri mereka dengan Allah? Adakah itu atas diri mereka sendiri? Kalau daripada Ana lah, tidaklah meletakkan kepada rasa macam itu salah awak, tidak. Tapi bila Ana sendiri pun dah pernah lalui benda yang sama juga kan. Tapi first kita kena
tingkatkan kita punya productivity diri kita kan. Daripada kita scroll phone lama-lama, mungkin kita boleh well plan. Okay, mungkin kita dengan phone ni apa yang kita nak buat sebenarnya. Banyak, aku kata banyaklah perkara yang kita boleh tengokkan dekat phone ni. Sekarang dunia ni hujung jari je. Jadi mungkinlah kita boleh dengar sesi tadabbur ke kan, ataupun satu-satu podcast yang buatkan diri kita ni muhasabah diri kita dan sebagainya kan. Dan sentiasa ni lah letakkan kita punya mindset ni untuk sentiasa berusaha jadi lebih baik kan. Kalau semalam kita rasa hari ni apa je yang saya buat kan, macam merugikan masa scroll phone, tapi keesokan hari ni kita macam anda katalah tambah lagi kita punya productivity diri kita tu kan. Jadi kita buatlah perkara-perkara yang baik, dan juga kena sentiasa perbetulkan niat kita lah. Apa-apa yang kita buat pun mestilah tajdid niat kan. Di mana kita letakkan tajdid niat yang baik, nawaitu yang baik, insya-Allah perkara yang kita nak buat pun terdorong kepada yang baik dan elak diri kita daripada lara lah kan. Dan anda boleh sentuh juga dalam surah Ar-Ra'd bila mana Allah sebutkan sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kesimpulannya dekat sini adalah kebanyakan manusia yang dilalaikan oleh kehidupan ni, kadang-kadang kita diuji dengan kemewahan, bukan sekadar kesibukan kerja lah. Kemewahan pun salah satu ujian untuk kita, nikmat dan juga ujian lah, nikmat dan juga ujian di mana kita lemas dalam laluan kelalaian tu dan juga ghaflah yang mana merugikan masa kita sampai kita ni leka lah dalam kelalaian. Jadi tak kira lah dalam kemewahan ke, dalam kesibukan bekerja, kita sepatutnya elakkanlah diri kita daripada terjerumus dalam kelalaian. Masya Allah. Ada ataupun tidak amalan inti sendiri ataupun amalan yang inti tahu jika walaupun amalan tu kecil tapi sebenarnya dicintai oleh Allah itu. Macam walaupun sebab yelah kita kan sibuk dengan hal-hal dunia, jadi macam ada ataupun tidak masa amalan kecil yang kita boleh selitkan di dalam kesibukan itu. Baik, insyaAllah dalam sebut pasal ni kita boleh sentuh dalam surah Al-Insyirah di mana Allah sebutkan, kemudian apabila kamu telah selesai daripada satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah dalam urusan yang lain, ibadah kepada Allah. Kita dah sebutkan dari awal tadi kan, di mana kita kena bahagikan masa kita sebaik mungkin untuk tujuan urusan akademik kita, balancing tadi urusan kita dalam organisasi, apa-apa pun kita tetapkan mindset kita, apa-apa pun kita buat berbaliklah kepada Allah kan. Sebab kita faham hidup kita nanti perakhirannya balik pada Allah juga kan. Jadi kita kena sentiasa zahirkan dalam diri kita tu setiap hari macam tu lah. Okey, hari ni saya dah selesaikan ni, sekian. Seterusnya berbaliklah pada Allah. Di mana ruang untuk kita solat kan, buat amal ibadah sebaik mungkin. Dan kita sebut pula tentang amalan kecil yang boleh dilakukan walaupun sibuk ni. Kalau bagi Ana, pendapat Ana punya opinion lah sebaik mungkin yang Ana boleh kongsikan adalah walaupun kesibukan kita nak ke kelas, mestinya jam 8 pagi semua dah siap sedia kan nak ke kelas dan sebagainya, kita setkan lah mungkin lepas solat subuh, kita mungkin lah ada spend masa mungkin sebelum jam 8 tu dah masuk waktu solat duha tu, kita boleh proses solat duha sekejap. InsyaAllah tak lama pun, kita spend 5 minit pun dah kata memadai, dah cukup baik lah kan. Selain daripada kefarduan, kita pun boleh tambah-tambah lah dengan amalan sunat yang baik. Dan juga sambil-sambil nak ke kelas tu boleh dengar ilmu surat kan, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil kita tengah discuss dengan kawan pun kita amalkanlah zikir kan. Tak kira zikir apa-apa pun, zikir harian. Sebab apa? Di mana diri kita ni ada keterikatan sentiasa dalam ingat Allah kan, zikir, surat dan sebagainya. InsyaAllah kita punya hari tu ada jaminan yang Allah akan jaga sebaik mungkin. Jadi kita pun akan lebih, orang kata Allah redha lah apa yang kita buat kan. Masa kita pun semuanya berkualiti kan, tidak dibazingkan dengan kadang bercakap perkara yang bersahaja yang tak perlu kan. Itulah seperti yang dikatakan, kalau kita tak boleh buat semua, kita jangan tinggal semua, betul? Betul? Baik. InsyaAllah kita sudah pun berada di slot akhir perkongsian. Jadi jika ada
nasihat ataupun rumusan yang boleh kita simpulkan kepada penonton. Ada apa-apa yang Inti mahu sharekan? Baik. InsyaAllah. Ni ibaratnya pesanan khidmat masyarakat lah. Bukan untuk semua tapi untuk kita juga insyaAllah. Adalah mana kita dah sentuh awal tadi tentang iman kita lah. Kan macam mana kita nak menjaga kualiti iman kita. Dan kita kaitkan lah di mana kita menjaga kualiti iman kita dengan baik. InsyaAllah kita punya amalan pun akan bernilai lah. Kan yang penting apa kita nak fahamkan dalam sesi kita hari ni. Kepentingan kita menjaga iman kita, kepentingan untuk menjaga sifat malu kita, kan kepentingan untuk kita melakukan setiap amalan kita secara istiqamah walaupun sedikit tapi secara konsisten. Kita tak perlu nak push diri kita terus direct kepada perubahan yang besar, tapi biarlah kita ni buat perubahan yang besar tapi dari sikit-sikit lama-lama tu akan jadi konsisten lah kan, insyaAllah. Tu kita fahamkan tentang istiqamah dan juga tips lah supaya kita ni sebagai mahasiswa relate juga dengan masa kita juga sebenarnya adalah kita kena menyusun masa kita dengan baik, melakukan perkara yang berfaedah lah kan. Muhasabah diri lah supaya kita ni dielakkan lah sentiasa dalam lara ke kan, sibuk dengan media sosial atau sebagainya. Dan juga yang paling penting tajdid niat kita setiap hari lah. Daripada kita azam kita lah, sentiasa reset azam kita setiap pagi, setiap hari kan, apa yang kita nak buat, apa matlamat kita hari ni kan. Yang penting letak Allah di depan dulu kan, apa-apa kita nak buat letak Allah di depan supaya apa, kita ni sentiasa mendapat redha-Nya lah kan. Tidak dah apa yang kita buat tu sia-sia je, tapi mengharapkanlah juga redha dan berkat daripada Allah Ta'ala. Dan juga kita boleh sentuh dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, mana Allah sebutkan sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi selain daripada kita kata lalai dengan kita punya tugasan, kita juga diuji dengan lalai dengan kemewahan. Kemewahan tu boleh kata nikmat, tapi at the same time dia ujian juga kan. Di mana yang boleh menjerumuskan kita ni kepada kelalaian lah kan, dan juga ghaflah yang merugikan kehidupan kita. Kita ni kalau boleh dalam hidup kita set untuk supaya kita ni tidak menjadi mukmin yang rugi lah kan. Masa kita di dunia ni sebenarnya tak lama pun, jadi kita hargailah setiap masa-masa tu untuk sentiasa berbuat kebaikan. Kemudian ada satu yang disebutkan juga adalah tentang satu ayat ni, kewajipan-kewajipan kita jauh lebih banyak daripada masa yang kita miliki kan. Jadi macam dah kata tadi, dia berkait dengan yang dah sebutkan tadi, masa kita dekat dunia ni sikit kan. Dalam tempoh masa kita di dunia ni, of course lah semua tak lari daripada kewajipan, tanggungjawab masing-masing. Jadi apa kita nak rumuskan akhirnya ini adalah sentiasalah ingatkan diri kita untuk sentiasa buat kebaikan, berada dalam ketaatan. Elakkanlah diri kita menjadi mukmin yang sentiasa membazirkan masa dengan perkara-perkara yang merugikan. Dan yang paling penting, apa-apa pun dalam kehidupan kita, sentiasa tajdid niat kita, setkan diri kita, apa-apa yang kita buat untuk capai redha Allah. Allahu'alam, insyaAllah. InsyaAllah bukanlah Islam pada IC sahaja, tapi kita perlu bersyukur bahawa kita dilahirkan dalam Islam. Betul, dalam Islam sendiri, dan asah kita punya iman, kita punya ibadah dan perbetulkan pelbagai lagi. Betul. Jadi selesailah sampai di sini sahaja perkongsian kita tentang iman di celah kesibukan. InsyaAllah terima kasih kepada yang sudi menonton, dan juga jangan lupa like, share and subscribe YouTube Iman ini sendiri, dan InsyaAllah media sosial Iman. Betul, media sosial Iman untuk mengikuti apa-apa perkembangan yang juga aktiviti yang akan kami lakukan selepas ini. InsyaAllah. From soul to soul, Imat Soul Talk. Dan Ana sebagai moderator yang sebenar dan juga panel jemputan kita, Fatin, melaburkan tirai, dan apa-apa segala kekurangan itu berasal daripada diri kami sendiri dan juga
Yang baik itu daripada Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk nantikan episod yang akan datang. Imat Sultan from Soul to Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semua. Betul. Kira tu boleh komen.